أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Dan wanita-wanita yang melakukan perbuatan yang keji daripada perempuan-perempuan kamu. Apabila orang-orang perempuan, iaitu isteri-isteri kamu melakukan zina, maksud dengan fahisyah ini ialah zina. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Jangan kamu hampiri zina, kerana sesungguhnya ia adalah fahisyah, dia adalah keji. Jadi dalam ayat ini, maksud fahisyah ini ialah perbuatan zina. Maka apabila isteri-isteri kamu melakukan perbuatan zina, fastashhidu alaihinna 4 minkum, maka datangkanlah saksi-saksi atas mereka 4 orang lelaki daripada kalangan kamu. Mesti kena ada 4 orang saksi. Dia tidak boleh kurang daripada 4 orang saksi. Dalam perniagaan memadai dengan 2 orang saksi. Kebanyakan saksi-saksi ini memadai dengan 2 orang, melainkan zina saja saksi mesti 4 orang. Apabila tidak ada 4 orang, maka tuduhan itu tidak boleh diterima. Bahkan orang yang menuduh itu, dia akan dihukum sebatan dengan 80 kali sebatan. Ya, saksi ini syaratnya semuanya mestilah lelaki. Saksi ini Allah Ta'ala sebutkan 4 minkum, 4 orang laki-laki. Dia terjemah pun laki-laki, minkum daripada kalangan kamu. Tidak semestinya, bukan semestinya 4 orang saksi salah seorangnya adalah suaminya. Yang penting 4 orang lelaki menjadi saksi bahawa perempuan itu melakukan zina. Dia ada syarat-syarat. Dia bukan boleh mengintai dulu, ngendap dulu. Sebab bila ngendap, dia telah melakukan suatu perbuatan yang fasik. Kita dilarang daripada mengendap. Suatu hukum ini bukanlah suatu perkara yang mudah. 4 orang saksi ini sebenarnya tidak berlaku pun pada zaman Rasulullah SAW. Tak berlaku. Sama ada kisah Ma'is bin Malik, perempuan Al-Ghamidiyah. Semua yang berlaku, ada 4 kes zina pada zaman Nabi SAW adalah disebabkan kerana pengakuan. Dia mengaku sendiri. Bukan dengan penyaksian. Penyaksian ini dia juga mempunyai syarat-syaratnya. Maka dia hampir mustahil untuk mendatangkan syarat-syaratnya. Kalau kita kata hampir mustahil, kenapa? Dia letakkan syarat sampai 4 orang. Dia ada hikmah Allah. Supaya kita menutup keaiban orang. Menutup keaiban orang itu adalah lebih baik lagi. Tapi apabila 4 orang itu telah melihat, maka hendaklah mereka menjadi saksi. Bila mereka telah nampak 4 orang tadi, maka hendaklah mereka menjadi saksi kepada zinanya perempuan tersebut. Fa'in syahidu, maka jika mereka telah memberikan kesaksian, fa'amsikuhunna fil buyut, maka tahanlah mereka wanita-wanita itu dalam rumah-rumah hatta yatawaffahunna al-maut, sampai mewafatkan mereka oleh kematian. Jadi tahan perempuan itu, jangan bagi keluar rumah buat selama-lamanya sampai mati. Au yaj'alallahu lahunna sabila, ataupun sampai Allah menjadikan kepada mereka, ataupun Allah memberikan kepada mereka jalan yang lain. Maknanya ini hukum ini ialah pada permulaan Islam. Pada permulaan Islam hukum dia begini, iaitu dengan ditahan perempuan itu di dalam rumah, tidak dibenarkan dia keluar buat selama-lamanya sampailah dia mati, ataupun datang hukum yang lain yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi ini berlaku pada permulaan turun ayat ini. Kemudian ulama menyatakan bahawa ayat ini dimansuhkan dengan ayat rejam. Maka apabila turun ayat berkaitan dengan rejam, maka perempuan-perempuan isteri-isteri tadi direjam apabila ada 4 orang saksi menyaksikan bahawa mereka melakukan zina. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Dan 2 orang yang melakukannya, iaitu melakukan perbuatan keji, minkum daripada kalangan kamu, yang melakukan perbuatan zina ni,
Fa'aduhuma, maka berilah keduanya hukuman dengan hinaan dan pukulan. Maka hina saja mereka. Ini di awal permulaan ini. Sebelum daripada datang hukum Allah Ta'ala perintahkan sebat 100 kali. Hukum permulaan hanyalah dihina mereka. Fa'in taba, maka jika kedua-duanya bertaubat, wa asliha, dan mereka memperbaiki amal mereka. Jadi mereka selahkan diri mereka dengan melakukan amal yang baik, amal soleh. Maka fa'aridu anhuma, maka berpalinglah, itu tinggalkanlah kamu daripada menghukum keduanya. Maknanya ketika mana awal dulu, apabila dua orang melakukan zina, mereka hanya dikeji saja, dihina saja. Tidak ada hukuman lebih daripada itu. Tapi kemudian bila dapati mereka telah bertaubat dan mereka telah memperbaiki amal mereka, maka dilepaskan mereka daripada hinaan itu. Tak boleh lagi dihina mereka. Inna Allah kana tawwabar rahima. Sungguh Allah, dia adalah maha penerima taubat, lagi pula maha kekal kasih sayangnya. Innamat tawbatu 'ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya penerimaan taubat itu atas Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang mengerjakan maksiat bijahalatin, dengan kebodohan. Thumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat pada waktu yang dekat, iaitu selepas daripada melakukan maksiat. Mana segera. Qarib ni maksudnya sebelum daripada mati. Maksud qarib di sini dengan segera sebelum daripada mati mereka taubat. Fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim, maka mereka itulah Allah menerima taubat atas mereka. Jadi kalau hamba itu bila dia melakukan kemaksiatan, taubat hanya Allah Ta'ala terima selagi mana dia hidup. Allah akan terima taubat dia. Selagi mana nyawa belum sampai pada kerongkong dia, selagi itulah Allah Ta'ala membukakan pintu taubat untuknya. Wa kana Allahu 'aliman hakima, dan Allah adalah maha mengetahui, lagi pula maha bijaksana. Allah tahu keadaan manusia ini. Dia sentiasa melakukan kesilapan. Allah yang ciptakan manusia, begitulah keadaan dia. Kerana dalam diri manusia dia ada nafsu. Itulah yang ghalib berlakunya, nafsu ini mengajak kita kepada kejahatan. Maka Allah lebih tahu keadaan manusia. Dan Allah maha bijaksana. Allah bersifat maha pengampun. Allah takhirkan hamba dia. Allah biarkan hamba dia. Kalau muda-muda dia banyak melakukan maksiat, bila dah tua baru bertaubat, baru sedar, ingat kesalahan dia dulu, maka Allah Ta'ala bukakan pintu taubat. Allah maha bijaksana. Allah tidak terus untuk menghukum hamba-Nya. Bahkan Allah Ta'ala beri tangguh kepada hamba-Nya sampai suatu masa kalau sekiranya dia taubat, Allah akan menerima segala taubat. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan bukanlah penerimaan taubat itu bagi orang-orang yang mereka melakukan kejahatan-kejahatan, sehingga ketika datang salah seorang daripada mereka kematian, maka dia berkata, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Jadi Allah tidak terima taubat orang yang mana dia melakukan maksiat, kemudian bila dekat nak mati, baru dia kata, ini tubtul an, aku taubat sekarang. Sekarang ni baru nak aku taubat. Jadi bila dekat nak mati tu, ketika mana sakaratul maut, barulah dia kata, aku bertaubat. Jadi menunjukkan pintu taubat akan ditutup daripada hamba itu apabila dia berada di sakaratul maut, tutup terus. Tidak ada pintu taubat kepada dia. Kerana ketika di sakaratul maut itu, Allah Ta'ala telah bukakan tempat dia. Allah telah tunjukkan tempat dia. Dia dah nampak dah tempat dia, neraka ataupun syurga. Maka dengan sebab itulah ketika itu dia akan bertaubat. Tapi taubat itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pintu taubat akan terbuka selama malam yughargir, selama sebelum nyawa dia sampai di kerongkong. Maka Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Jangan jadi seperti Fir'aun. Fir'aun ketika mana dah lemas, nak mati, baru dia kata, amantu, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Ketika mana nak lemah, nak mati, itulah baru dia nak beriman dengan Nabi Musa AS.
sekarang baru dia nak beriman. Allah Ta'ala tak terima taubat orang yang ketika mana nak mati baru nak bertaubat. Allah Ta'ala tidak terima taubat orang yang mana Allah turunkan azab ke atas mereka. Bila Allah turunkan azab, taubat orang itu Allah Ta'ala tak terima. Dah turun azab baru nak taubat. Allah hantar azab dah beri peringatan pada mereka. Allah hantar azab baru mereka nak taubat. Allah Ta'ala tak terima taubat ini. Dan yang ketiganya, walal ladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak pula bagi orang yang mereka mati walahan mereka dalam keadaan kafir. Jadi orang yang mati dalam keadaan kafir ini tidak ada penerimaan taubat untuk mereka, sedangkan mereka mati dalam keadaan kafir. Sebab itulah bagi keluarganya yang Islam, dia tidak boleh mendoakan untuk orang tuanya yang kafir, tak boleh. Sebab Allah tidak akan terima taubat orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Mereka itulah kami sediakan bagi mereka siksaan yang pedih. Satu orang itu kalau dia dah masuk Islam, alhamdulillah. Maknanya Islam itu menyelamatkan dia daripada neraka. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu bahawa kamu mewariskan, iaitu menjadikan warisan perempuan-perempuan dengan paksa. Jadi Allah nak beritahu bahawa perempuan itu adalah wanita yang merdeka. Mereka adalah manusia merdeka. Dia bukan seperti macam mana harta. Harta ni, bila satu orang itu meninggal, anak boleh pusakai harta tersebut. Tetapi wanita itu tak boleh dipusakai. Orang Arab Jahiliyah, bila si bapak tadi mati, isteri bapak, maksudnya isteri bapak lah, anak dia ni akan mewarisi isteri bapak ni. Bukan maknya, mak tirinya lah. Jadi contohnya bapak dia kahwin lain, isteri pertama dah mati. Dengan mak yang pertama tu ada anak lelaki. Jadi apabila bapak tadi kahwin lain, kemudian si bapak mati, maka anak tadi akan mewarisi isteri bapak tu. Sama ada mereka akan berjimak terus dengan isteri bapak, ataupun mereka mengkahwinkan dengan orang lain. Dia kahwin berkah isteri bapak tadi dengan orang lain, dan maharnya anak tu ambil. Ataupun si anak tadi dia akan tahan isteri bapak tu, dibiarkan dia tunggu sampai isteri bapak tu mati supaya hartanya boleh diambil. Inilah yang berlaku pada zaman jahiliyah. Maka bila berlaku pada zaman jahiliyah seperti ini, maka Allah Ta'ala haramkan, wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu bahawa kamu warisi wanita dengan cara paksa. Kamu yang memaksa dia untuk menjadi sebagai harta warisan kamu. Jadi Islam tidak membenarkan isteri-isteri tadi tidak boleh dijadikan sebagai harta yang diwarisi. Tak boleh. Satu orang perempuan dia kata, ya Rasulullah, suami aku pun telah meninggal dunia. Dan dia mempunyai anak lelaki. Suami aku ni ada anak lelaki. Anaknya telah mewarisi aku. Dia boleh belanja dekat aku pun tidak, disubuhi aku pun tidak. Dan dia lepas aku untuk berkahwin dengan lelaki lain pun tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan tersebut, kamu baliklah sampai Allah Ta'ala menurunkan ayat. Jadi Allah Ta'ala larang daripada mewarisi perempuan-perempuan ini, dijadikan seperti harta pusaka. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Dan jangan kamu menyusahkan mereka, iaitu melarang menikah, untuk mengambil kembali dengan sebahagian mahar yang kamu berikan kepada mereka, kecuali bahawa mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jadi jangan sekali-kali melarang orang perempuan. Satu orang kadang-kadang dia tak suka dengan satu orang perempuan. Maka bila dia tak suka, maka dia akan memaksa perempuan tadi. Dia akan menyiksa perempuan tadi. Supaya apa? Supaya dia boleh ambil mahar yang diberikan kepada bekas isteri dia. Kepada isteri dia, contoh dia tak suka dengan isteri dia. Bila dia tak suka dengan isteri dia, maka dia menyakiti isteri dia. Dia tidak ceraikan. Tetapi dia sentiasa akan menyakiti isteri dia supaya isteri tadi minta cerai. Bila isteri minta cerai, maka dia boleh minta
bayaran. Kita panggil tebus talak, kita panggil kholok. Untuk dia dapatkan balik semula hantaran-hantaran yang telah diberikan oleh suami tersebut. Itu tujuan suami. Allah janganlah kamu menyusahkan mereka. Iaitu jangan kamu menyusahkan perempuan-perempuan itu untuk mengambil kembali dengan sebagian mahar yang kamu berikan kepada mereka. Kecuali bahawa mereka melakukan perbuatan yang keji. Kecuali kalau isteri itu dia melakukan zina, dia melakukan perbuatan yang keji tadi. Maka kalau suami tadi menyakiti hati isteri supaya isteri tadi minta cerai, ini tak apa. Kerana perceraian tadi adalah berpunca daripada disebabkan kerana kecurangan isteri tersebut. Maka di sini dia menyakiti isteri tujuan untuk dapatkan mahar, ini boleh. Adapun dia saja-saja nak menyakiti isteri tersebut, dia sakiti. Kemudian untuk dia dapatkan mahar, ini sangat-sangat dilarang, tidak dibenarkan oleh syarak. Fa in karihtumuhunna wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik yang sesuai mengikut syariat. Adapun hari ini yang berlaku kebanyakan perceraian adalah berpunca daripada masing-masing tidak tahu tentang hukum agama. Kadang-kadang disebabkan sifat bengisnya sesuami tadi, sifat liarnya si isteri tadi, menyebabkan masing-masing tidak dapat duduk bersama. Ibarat yang seperti anjing dengan kucing apabila duduk di dalam rumah tadi. Mereka tak dapat duduk dalam keadaan harmoni. Sifat kemanusiaan mereka tu telah hilang daripada jiwa mereka. Disebabkan dipengaruhi dengan kehidupan barat yang ada pada hari ini, kehidupan barat yang telah menyerap dalam masyarakat umat Islam. Jadi kehidupan mereka tidak normal sebagai kehidupan orang yang berakhlak, penuh dengan sosial. Ini yang menjadikan kehidupan rumah tangga pada hari ini bercerai-berai. Jadi Allah Ta'ala perintahkan pergaulilah dengan cara yang baik. Jadi kalau tak suka, ceraikan dia dengan cara yang baik. Bukan tujuan untuk ambil mahar daripadanya. Kalau dia suka, maka dia layani isteri dia. Kalau tak suka, maka hendaklah diceraikan dengan cara yang baik tanpa dia menuntut apa-apa daripada isterinya. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Lalu jika kamu benci mereka, kalau benci mereka, maka bersabarlah. Maka barangkali bahawa kamu benci sesuatu dan padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi kalau kamu benci kepada isteri-isteri kamu, maka sabarlah. Jadi kita mungkin benci pada satu perkara, tetapi bila kita fikir duduk yang dia ingat isteri ni tolong masak, basuh baju, kalau sakit dia jaga. Jadi bila kita fikirkan tentang kebaikan dia, maka dia akan mengatasi kemarahan kita kepada ni. Tapi kalau kita asyik fikir buruk saja, maka kita bila nampak keburukan saja, dia akan tertutup kebaikan, maka dia akan menyebabkan kemarahan yang lebih tinggi lagi. Akhirnya membawa kepada cerai-berai. Mana-mana perempuan pun sama. Kalau ada sifat dia hanya melihat kepada keburukan, maka akan berlakulah kepada perceraian. Tetapi kalau dia fikirkan tentang kebaikan, dia duduk seorang-seorang, bini akulah yang tolong buat begini, bini buat begini, bini aku buat begini, bini aku buat begini. Maka bila dia tengok pada kebaikan itu, maka dia akan meredakan hati dia. Dia akan mengurangkan kemarahan dia kepada isterinya. Dia tidak hanya boleh melihat kepada keburukan yang dilakukan oleh isteri pada waktu itu. Bahkan dia kena tengok kebaikan-kebaikan yang dia telah lakukan untuk suaminya. Jadi Allah perintahkan, fa in karihtumuhunna, maka jika kamu membenci mereka. Maksudnya kalau benci, ayatnya ada sebenarnya dihazafkan, maknanya sabarlah kamu, bersabarlah kamu. Maka mudah-mudahan ataupun barangkali baru kamu membenci sesuatu dan padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak lagi, kebaikan yang Allah Ta'ala jadikan pada isteri tersebut, yang mana kalau si suami dia perhatikan, dia fikirkan, maka dia akan meredakan kemarahan si suami tadi, dan maka dia akan dapat hidup dengan baik dengan isterinya. وإن أراد استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Dan jika kamu ingin menggantikan, iaitu menalakkan isteri baru kamu menggantikan isteri, iaitu isteri baru, makana zaujin, iaitu pada tempat isteri yang lain. Dari satu orang suami yang dia ingin, dia nak kahwin dengan perempuan lain, nak gantikan dengan isteri dia. Isteri pertama, dia nak ceraikan, dia nak kahwin dengan perempuan lain. Wa ataitum ihdahunna qintaran.
dan kamu telah memberikan seorang di antara mereka harta yang banyak sebagai mahar. Dia kahwin dengan isteri yang pertama, dia bagi mahar yang banyak dia bagi. Maka Allah Ta'ala sebutkan, "Fala ta'khudhu minhu syai'a," maka jangan kamu mengambilnya daripada mahar itu sedikit pun. Isteri yang pertama tadi dia kahwin, dia bagi mahar yang banyak, sekarang dia nak ceraikan, dia nak kahwin lain. Maka dia nak ambil balik mahar yang dia bagi pada isteri yang pertama, dia nak ambil balik. Allah kata, "Fala ta'khudhu minhu syai'a," jangan ambil sedikit daripada ini. Allah tidak membenarkan, haram si suami dia mengambil mahar daripada isteri suami. Dia tuntut balik, aku tak mau dengan kamu, aku nak kau pulangkan balik semua mahar. Jadi mahar itu adalah untuk si isteri. Tapi kalau kita tengok pada gambaran pada hari ini, kalau si suami minta mahar, saya rasa isteri tak ada masalah. Kalau setakat RM22.5 nak bayar balik. Kita kena ingat, yang RM10,000 disebut pada masyarakat ke tidak? Itu mahar ke bukan? Dia sebenarnya, biasa RM10,000 tu guna untuk apa? Untuk kenduri. Untuk belanjaan. Itu kena perlu difahami, dia bukan mahar. Dia tak macam negara Arab. Negara Arab, bila akad nikah kita duduk, dia ada mahar muqaddam, dia ada mahar muakhkhar. Dia ada mahar tunai dan ada mahar hutang. Mahar tunai RM30,000, mahar hutang RM30,000. Sebab tu kebanyakan orang Arab bila dah kahwin dah tua. Isterinya, kalau kita tengok anak gadis, kita tengok macam bapa dengan anak. Kebanyakan memang berlaku begitu. Sebab di negara Arab dia syaratkan nak kahwin kena ada rumah. Nak kahwin mesti kena ada kereta. Ha? Memang syarat. Belah pihak perempuan syaratkan. Belah perempuan syaratkan nak kahwin. Laki kena disediakan. Kena sediakan kereta, kena sediakan rumah. Sediakan kereta, sediakan rumah tak ada masalah lah. Tapi masalah mahar dia pun bukan murah. Mahar dia kadang-kadang RM50,000 tunai, RM50,000 hutang. Ini mahar mereka. Ya, kalau kita kata perempuan Arab lawa, dia kahwin dengan lelaki Arab. Bagi mereka biasa. Macamlah kita orang Melayu, kalau kahwin dengan orang Melayu, apa bezanya? Arab dia kahwin dengan Arab. Cuma masalah mereka, mahar mereka terlalu mahal. Terlalu tinggi. Kita ni, yang maharnya, yang tercatat di dalam borang tu, RM22.5. Dia ada catat tak lagi dengan emas yang dibagi? Dia masukkan sebagai hantaran ke bukan? Dia rangkumkan sebagai hantaran. Dia sebagai mas kahwin. Mas kahwin kan? Ya. Di Selangor dia masukkan sebagai mas kahwin. Kalau di Kedah, maksud saya di Kedah, dia masukkan sebagai mas kahwin. Dengan dia mungkin Johor dia tak masukkan sebagai mas kahwin. Dia bergantung pada negeri lain-lain lah. Jadi walaupun dia bagi mas kahwin RM22.5, jadi kalau kita ada bagi gantai, dia tak masukkan. Kalau RM22.5 tak ada hal lah. Kalau suami nak talak kan, isteri yang sama dia nak kahwin lain, dia minta balik mahar tu RM22.5 dia. Mungkin si isteri boleh kata dengan si suami, awak tahu tak yang awak bagi RM22.5 tu, lepas awak bagikan kita pergi ke Taki makan. Saya yang bayarkan sini. Sikit sangat RM22.5. Jadi asbabun nuzul ayat ni disebutkan bahawa Abul Ajfa' As-Salimi menjelaskan bahawa masyarakat jahiliyah jika bercerai dengan isteri mereka, terbiasa mengambil kembali mahar mereka. Lalu Umar bin Khattab lalu berkata, ingat, jangan sekalipun kau mengambil harta yang telah kau berikan mahar kepada isterimu. Lalu ayat ini turun. Ayat ini turun daripada perkataan Sayyidina Umar. Allah Ta'ala turunkan ayat. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu banyak perkataan bila dia sebut Allah Ta'ala turunkan ayat, mufakat seperti macam mana perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu lebih kurang dalam 30 ayat. Jadi di sini Allah Ta'ala sebutkan, maka jangan ambil daripada mahar itu suatu pun yang telah diberi kepada isteri yang pertama, dah tak boleh ambil dah satu sen pun. Walaupun diberi dengan jumlah yang kintar. Allah Ta'ala sebut kintar. Kintar ni satu jumlah yang besar. Satu orang perempuan ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu naik ke atas mimbar. Dia berkhutbah, dia kata, Sayyidina Umar larang, mulai daripada hari ini tidak ada siapa pun dibenarkan untuk memberi mahar lebih daripada nilai sekian. Kalau tak salah saya 400 dirham. Tidak ada siapa pun yang boleh memberi mahar lebih daripada 400 dirham.
Nak Umar buat pengumuman. Maka apabila telah didengar oleh satu orang perempuan, dia datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata, wahai Umar, tidakkah engkau dengar firman Allah, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran. Dan apabila kamu mendaki menggantikan isteri tempat isteri yang lain, isteri yang pertama tu, dan kamu telah beri kepadanya salah seorang daripada mereka harta yang banyak, qintaran, Allah tak kata wa ataytum ihdahunna qintaran, kamu dah berikan satu jumlah yang banyak. Allah sebut qintaran, Allah membenarkan. Macam mana kamu boleh sekat hanya 400 dirham saja? Bila Sayyidina Umar dengar, Sayyidina Umar terdiam. Dan Umar naik mimbar balik, dan Sayyidina Umar berkhutbah, dia memberitahu, tadi aku larang kamu daripada memberi mahar, tidak boleh lebih daripada 400 dirham. Sekarang ini terpulanglah kepada kamu seberapa banyak yang kamu nak beri. Kerana Allah Ta'ala sebutkan, wa ataitum ihdahunna qintaran. Sebab tu mahar ini tidak ada sekurang-kurangnya dan sebanyak-banyaknya. Kalau mampu nak bagi Bentley ke, Mustang ke, nak bagi kereta-kereta yang mewah ke, nak bagi jadikan mahal rumah banglo yang harga 20 juta ke, bagilah. Dan yang sekurang-kurangnya, benda yang boleh dibuat jual beli, mana yang ada harga. Sebab tu satu orang, bila dia duduk dengan Nabi SAW, datang satu orang perempuan. Dia kata, ya Rasulullah, aku serahkan diri aku kepada engkau, ya Rasulullah. Maka Nabi tengok dia. Nabi tengok atas bawah dan pun berpaling. Kemudian lelaki ni kata, ya Rasulullah, kalau engkau tak mahu, ya Rasulullah, kahwinkan dengan aku. Maka Nabi SAW sabda kepadanya, apa yang boleh kamu jadikan sebagai mahar kamu? Maka lelaki ni kata, ya Rasulullah, aku ada kain ni, ya Rasulullah. Rasulullah kata, kalau kamu ada kain itu, kamu bagi mahar, kamu nak pakai kain apa? Maka Rasulullah SAW sabda, iltamis khataman min hadidin. Carilah walaupun cincin daripada besi. Carilah cincin walaupun daripada besi. Maknanya itu adalah sekurang-kurang mahal. Maknanya nilai sedikit, walaupun RM20.5 sekalipun, kita kata tak ada masalah. Kerana itu mahar yang rendah. Tetapi kita ni kalau nak bagi mahar, kalau anak-anak nak kahwin, janganlah letak RM22 tengah. Isi dalam borang tu ada letaklah RM200 ke, RM400 ke, RM500 ke. RM22.5 adalah yang sekurang-kurang yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Johor. Itu sekurang-kurangnya. Tapi janganlah letak RM20.5. Sebab apa? Bila kita akan nikah, juru nikah yang nikahkan kita bayar dengan dia RM120. Saksi seorang RM80. Dia saksi kena bayar RM80. Sebab yang ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Johor. Saksi 80, mana 2 orang 190. Dan imam yang nikah tu 120. Tak tahulah sekarang ni dah 150. Saksi pula mungkin dah turun 20. Ya ke? Wallahu'alam. Jadi, masalah bila juru nikah itu, kita bayar dengan dia 150, yang perempuan nak duduk bersama dengan kita selama-lamanya, RM20 ada. Jadi langsung tak munasabah harga tu. Maka bila anak nak kahwin tu, dia ambil borang dekat dengan anak kita, anak lelaki, jangan letak RM20.5, letak isi dalam borang RM200 ataupun ke atas. Untuk kalau tak ada duitnya tak cukup, tak apa, mak tambahkan. Ata'khudunahu buhtanan wa isman mubina. Apakah kamu mengambil kembali sebagai pembohongan dan sebagai dosa yang jelas. Jadi ayat ini nak menyebutkan apakah kamu mengambil dengan cara pembohongan. Jadi kadang-kadang setengah orang dia tak suka dengan isteri yang pertama. Dia nak ceraikan. Tapi kalau cerai begitu mahal tak boleh dapat. Maka dia tuduh isteri melakukan zina. Bila dituduh isteri melakukan zina, dia buat tuduhan-tuduhan, isteri pun tak tahan, akhirnya minta cerai daripada suami. Maka suami mengharapkan kena bayar bagi dia. Saya baca semalam satu artikel. Malam saya baca, saya pun terperanjat. Kes paling banyak perceraian disebabkan suami menuduh isteri melakukan zina dan untuk dapatkan balik maharnya. Rukun-rukun yang Allah Ta'ala sebut ni, dia berlaku zaman jahiliyah. Rupanya zaman ni sama juga orang buat kerja seperti ni. Jadi punca perceraian adalah punca daripada suami menuduh isteri melakukan zina untuk dia dapatkan mahar tu balik.
Jadi ata'khudunahu buhtanan wa itsman mubina. Apakah kamu mengambil kembali sebagai pembohongan dan sebagai dosa yang nyata, iaitu dengan menuduh isteri melakukan zina. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimanakah kamu mengambilnya kembali dan sesungguhnya kamu telah bersetubuh. Afdha ni maknanya telah bersetubuh bahagian daripada kamu kepada sebahagian yang lain. Mahar itu ialah pembayaran kerana persetubuhan di antara suami dan isteri. Jadi persetubuhan suami dan isteri itu adalah bayaran dia. Wa aqalna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka isteri telah mengambil daripada kamu janji dalam akad perkahwinan yang teguh. Jadi si isteri tadi telah mengambil daripada kita ni perjanjian. Suami tadi dia ada perjanjian terhadap isteri dia untuk mengambil amanah dan tanggungjawab menjaga isteri. Maka si isteri tadi bila berlakunya akad nikah, si suami tadi dia ada tanggungjawab amanah. Bila anak orang lain dia ambil duduk di bawah dia, maka si perempuan tadi di bawah jagaan mak bapak dia, dia sanggup berpisah dengan mak bapak dia, duduk dengan lelaki yang lain yang tak pernah hidup pun selama-lamanya sampai hari perkahwinan, mana tak pernah pun hidup bersama. Yang dia perempuan tadi hidup dengan mak bapak dia, maka dia sanggup untuk berpisah dengan mak bapak dia, duduk dengan suaminya. Kadang-kadang suami bawa lari ke luar negara, mana bekerja di luar negara lah, mana pergi ke tempat yang jauh daripada mak bapak. Si isteri tadi ikut kerana ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kewajipan kita memberi nafkah, kewajipan kita memberi pakaian kepada mereka, kewajipan kita menggauli mereka dengan cara yang baik. Jadi ini perjanjian yang telah kita ambil. Jadi apabila satu orang telah setubuh dengan isteri dia, kenapa dia nak ambil mahar itu lagi? Mahar itu adalah merupakan bayaran kepada persetubuhan yang dia telah lakukan. Dan perempuan tadi, dia terima suami tadi kerana ada perjanjian yang kukuh yang telah diberikan oleh suami. Maka dengan sebab itu dia mempercayai kepada suami dia. Maka tak boleh, suami dia tak sepatutnya menuduh isteri dia dengan bukan-bukan. Kalau dia tak suka, ceraikanlah dengan cara yang baik.